Filem ini bermula dengan memaparkan seorang bapa yang membawa isteri dan anaknya ke pawagam. Tetapi bapanya tidak menyertai mereka, sebaliknya hanya menghantar isteri dan anak lelakinya pada hari itu. Ayah mengatakan bahawa dia tidak dapat menjemput mereka berdua kerana dia mempunyai banyak kerja yang perlu diuruskan, dengan oleh itu, isteri diberi wang dan disuruh menaiki teksi daripada menaiki bas, kerana bas tersebut mempunyai kadar jenayah yang tinggi menurutnya. Selepas beberapa jam, anak dan ibunya telah selesai menonton filem itu, dan wanita mengikut kata-kata suaminya, di mana dia memutuskan untuk menaiki teksi pulang ke rumah mereka. Pada mulanya, tiada perkara yang mencurigakan berlaku dan ibu memberitahu pemandu teksi alamat rumahnya, sebelum memulakan perjalanan pulang. Bagaimanapun, laluan yang diambil oleh pemandu tidak menuju ke destinasi mereka. Pemandu teksi sebaliknya membawa mereka ke suatu tempat yang jauh tanpa destinasi yang jelas. Ketika inilah ibu mula risau dan percaya ada sesuatu yang tidak kena dengan pemandu ini. Tambahan pula, dia berdiam diri apabila ibunya memarahinya dan menyuruhnya menarik tamat. Ibu kemudian cuba melarikan diri, tetapi pemandu menghalangnya daripada berbuat demikian dengan mengunci pintu teksi. Tidak lama kemudian, pemandu teksi berhenti di jalan yang sangat sunyi, dan menumbuk ibunya, mengetuk dia pengsan. Anak lelaki itu dan ibunya kemudian dibawa ke rumah pemandu teksi. Setakat ini, apa yang lelaki ini ingin lakukan masih tidak jelas. Tidak lama kemudian, ibu ditarik secara paksa dan dipisahkan daripada anaknya. Dia menyuruh anaknya menutup telinga jika mendengar jeritan untuk memastikan anaknya tenang. Ia benar-benar hari yang buruk bagi mereka yang hanya berhasrat untuk menonton filem bersama, tetapi sebaliknya mencari diri mereka diculik oleh psikopat. Dengan keadaan fikiran yang putus asa, budak itu hanya dapat mendengar jeritan ibunya yang menyebabkan dia kencing dalam seluar. Selepas itu, dia turut ditarik oleh lelaki itu masuk ke dalam rumah. Dia diberitahu bahawa ibunya telah meninggal dunia dan tidak akan menjaganya lagi. Anak kecil yang mendengar ini hanya boleh menangis ketika ini. Keesokan harinya, budak lelaki itu diberitahu bahawa nama psikopat itu ialah Bob. Bob memberitahunya bahawa dia mesti mematuhi semua perintahnya tanpa pengecualian. Budak lelaki itu akan ditugaskan untuk membersihkan rumah psikopat jika terdapat kesan pembunuhan beramai-ramai. Dia juga ditugaskan untuk menyediakan sarapan untuk Bob pada waktu pagi, sementara dia tidak dibenarkan untuk makan apa sahaja tanpa arahan daripada Bob. Kalau dia nak makan, satu-satunya makanan yang dia boleh makan ialah apa yang tinggal di pinggan psikopat. Untuk tugas tambahannya, dia diberitahu untuk mengumpul berita orang hilang dari akhbar dan pita ia ke dalam buku skrap. Ini dilakukan untuk menjadikannya sebagai koleksi, dan supaya Bob tahu siapa yang telah menjadi sadisnya, mangsa. Pada akhir penjelasan, Bob mengatakan bahawa dia akan memanggil budak muda itu sebagai Arnab. Selepas Bob keluar rumah, Arnab disuruh sekali lagi membersihkan rumah sehingga bersih daripada darah mangsanya, dan dia mula melakukan apa yang lelaki itu katakan. Arnab sebenarnya berniat nak lari dari rumah psikopat ni. Dia segera memanfaatkan keadaan itu dengan memanjat ke atas siling rumah. Walau bagaimanapun, nampaknya Bob telah menunggunya di luar, kerana dia telah meramalkan Arnab pergerakan. Bob kemudian sengaja membiarkan Arnab menjerit sekuat-kuatnya supaya dia tahu bahawa tiada sesiapa di situ. Untuk menolongnya, kami dapat melihat bahawa tidak mungkin sesiapa akan datang untuk membantunya kerana rumah Bob adalah satu-satunya rumah di kawasan itu. Akibat perbuatannya itu, kaki Arnab diikat oleh Bob dengan rantai yang panjang. Untuk meningkatkan pengawasan, Bob sengaja meletakkan kamera di setiap sudut rumahnya. Setiap hari Bob akan menculik wanita semata-mata untuk memenuhi nafsunya yang tidak puas. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Selepas dia melakukannya, mangsa sudah tentu akan dibunuh oleh Bob supaya jenayahnya tidak terdedah. Dan selebihnya perbuatan sadis yang dilakukan olehnya akan sentiasa menjadi tugas Arnab untuk membersihkannya. Naik. Selama lebih kurang 10 tahun Arnab kini membesar dalam keadaan mental yang tidak baik, di mana, setiap hari dia hanya mendengar jeritan wanita yang diculik oleh Bob. Malah, Bob tidak pernah menculik penumpang lelaki. Semasa menjalankan kegiatan jenayahnya, dia masih menjana pendapatan sebagai pemandu teksi biasa, jika dia mendapat penumpang lelaki.
Sehinggalah pada suatu hari, ada seorang ayah dan seorang anak lelaki menaiki taksinya. Bob dapat melihat budak itu dimarahi dan dipukul oleh bapanya sendiri, dan dia kelihatan tertekan apabila mendengar kata-kata bapa kepada anaknya. Sebaik sahaja dia pulang, dia tidak boleh berhenti memikirkan tentang bapa itu dan bertanyakan beberapa soalan kepada Arnab. Arnab kemudian ditanya tentang perkara baik yang dilakukan bapanya sebelum dia diculik. Tetapi Arnab tidak dapat menjawab soalan itu. Selepas itu, Bob kemudian berkata bahawa Arnab tidak boleh ditinggalkan tanpa melakukan apa-apa, dan dia perlu belajar sesuatu. Oleh itu, dia memberikan Arnab buku anatomi manusia supaya Arnab dapat belajar dan mengetahui sesuatu. Pada ketika ini, Bob mula menganggap Arnab sebagai anaknya sendiri. Jika Arnab berjaya memahami bagaimana tubuh manusia berfungsi dalam buku itu, janji Bob untuk membawanya keluar rumah dan mendapatkan seorang gadis. Tetapi Arnab berkata bahawa apa yang dia mahukan adalah untuk bersatu semula dengan bapanya. Akibatnya, Bob menjadi jengkel dan kemudian menunjukkan foto bapanya, dengan isteri baru dan keluarga baru. Dalam erti kata lain, Arnab pada masa ini tidak mempunyai sesiapa dan hanya Bob yang ada untuk menjaganya. Hari demi hari berlalu, Bob terus menculik seseorang, manakala Arnab sedang sibuk belajar tentang anatomi manusia. Arnab juga dipelihara oleh Bob dalam segala-galanya dalam kehidupan sehariannya. Untuk membantu Arnab dalam meningkatkan kebolehannya, Bob sentiasa bertanya soalan tentang biologi semasa setiap aktiviti mereka. Selama kira-kira 10 tahun, Arnab menghabiskan hidupnya mendengar jeritan mangsa. Bob juga kerap mengajak Arnab bermain kad dengannya untuk menghiburkan dirinya. Permainan kad psikopat juga pastinya paling berbeza daripada yang lain, di mana mereka berdua perlu meneka identiti mangsa yang diculik. Mereka yang memegang kad pengenalan mangsa akan menyebut nama mereka, dan seorang lagi akan menyebut teka umur, serta latar belakang mangsa. Sehingga kini, mayat mangsa Bob sentiasa dibersihkan oleh Arnab dan dikebumikan, bilik rahsia. Pada suatu malam, Bob mengalami mimpi ngeri berkaitan masa lalunya. Ayahnya muncul dalam mimpinya, di mana dia selalu menyeksa adiknya dan dirinya sendiri. Bob, sebagai abang, sentiasa menjadi sasaran fizikal dan lisan ayahnya penderaan. Lebih teruk, dia juga disuruh bersetubuh dengan ibunya sendiri dengan alasan dia tidak dibenarkan menjalinkan hubungan dengan wanita lain. Perkara gila yang berlaku kepadanya semasa kecil menyebabkan dia trauma, dan dia tidak mempunyai sosial hubungan sama sekali. Boleh dikatakan dia mengalami tekanan mental yang melampau sejak kecil. Masa lalunya adalah sebab keinginan berterusannya untuk menculik wanita di HD. Keesokan harinya, Bob menculik wanita lain untuk dijadikan ujian terakhir untuk Arnab. Bob membunuh wanita mabuk itu dengan mengelar lehernya. Dia kemudian bertanya Arnab bahagian mana yang dia baru cederakan, dan Arnab menjawab dengan cepat bahawa pisau menembusi urat leher yang dikenali sebagai arteri karotid. Pada ketika ini, Bob semakin berpuas hati dengan tahap kecerdasan Arnab. Sebagai ganjaran, Arnab diberitahu untuk memilih salah seorang gadis daripada buku tahunan sekolah. Dia sengaja membiarkan Arnab memilih supaya dia dapat merasakan tubuh wanita buat kali pertama, tetapi Arnab masih enggan mematuhi arahan Bob. Dia tahu bahawa jika dia memilih seorang wanita dalam buku itu, Bob pasti akan membunuh pilihannya. Namun, apabila Bob melihat Arnab yang ketakutan, dia berasa kasihan kepadanya dan segera melepaskan rantai dari kakinya. Buat pertama kali dalam 10 tahun, Arnab dapat merasai bagaimana rasanya berjalan tanpa rantai lagi. Selepas itu, Arnab sekali lagi terpaksa memilih seorang gadis dari buku tahunan. Psikopat ini tidak akan pernah berpuas hati dengan apa yang telah dia lakukan, dan dia memilih mangsanya, seperti memilih sesuatu untuk dibeli. Akhirnya, pilihan Arnab jatuh kepada seorang gadis berusia 18 tahun bernama Angie. Dengan caj penghantaran percuma, bungkusan yang ditempah oleh Arnab segera tiba di rumah. Susulan itu, Bob memberitahu Arnab untuk melihat gadis yang dipilihnya. Bob mengatakan bahawa wanita ini adalah ujian praktikal untuk Arnab untuk meletakkan kepercayaan Bob kepadanya. Selepas dihantar ke dalam bilik, dia menyuruh Arnab untuk bersetubuh dengan Angie. Dia juga mengancam bahawa jika Arnab tidak melakukannya, maka Bob akan menyelesaikannya sendiri.
Dengan kata lain, selepas Arnab selesai bermesra dengan Angie, dia akan dipaksa bunuh dia. Arnab kemudian ditinggalkan bersendirian dengan Angie di dalam bilik. Dia mengatakan bahawa dia tidak mahu membunuh Angie, kerana dia tahu bahawa dia hanya seorang yang tidak bersalah mangsa. Selepas Angie mendengar ini, dia kagum dengan kebaikannya dan menawarkan untuk melakukan hubungan seks dengannya jika dia mahu. Pada ketika ini, Angie hanya berharap dia boleh keluar dari situ dengan selamat dengan tawarannya. Tetapi Arnab tidak mahu apa-apa daripada Angie, manakala Angie terus memaksa Arnab untuk menyentuh mana-mana bahagian yang dia mahu. Apabila mereka hendak memulakan aksi mereka, Bob tiba-tiba membuka pintu dan menjerit Arnab nama. Ketika itu, Arnab segera menikam perut Angie dengan pisau, kerana dia tahu ia adalah sesuatu yang Bob telah tunggu-tunggu. Selepas itu, Bob yang sedang tidur perasan Arnab mengheret mayat Angie ke dalam bilik rahsia untuk dikebumikan. Arnab kemudian berdiri di hadapan Bob dan mengatakan bahawa dia kini bersedia untuk mula memburu. Keesokan harinya, Bob menyediakan pakaian memburu untuk Arnab. Dia juga membeli Arnab kerusi baru untuk duduk bersamanya sebagai anak psikopatnya. Arnab kini kelihatan lebih baik, jauh dari rupa psikopat. Setelah sekian lama, Arnab akhirnya dibawa balik untuk melihat taksi yang membawanya diculik ibu ke rumah ini. Dia kemudian mengimbas kembali jeritan ibunya dari tempat duduk belakang sekali lagi. Apabila mereka tiba di bandar, Arnab disuruh memilih jenis mangsa yang dia mahu. Tetapi atas sebab tertentu, wanita di bandar itu bukan jenis Arnab. Bob kemudian berhenti di tepi jalan kerana ada kereta polis yang lalu di hadapannya. Oleh kerana Arnab menjadi mangsa penculikan, dia kemudian disuruh bersembunyi agar tidak dilihat. Pada ketika ini, Bob secara tidak sengaja melihat pantulan dalam kaca dan melihatnya di sana. Adakah perkataan "bantuan" ditulis di sebelah badan keretanya? Dia akhirnya menyedari apa yang telah dilakukan Arnab dan dia tidak lagi mempercayai Arnab. Akibatnya, dia ingin segera pulang dan memeriksa kubur Angie. Di sebalik semua ini, ternyata Arnab telah menulisnya apabila dia berpura-pura melihat. Tempat duduk belakang, manakala Angie yang telah ditikam oleh Arnab tidak benar-benar mati. Sebenarnya Arnab telah berjaya mengaplikasikan ilmu anatomi manusia yang dipelajarinya, apabila dia menikam perut Angie. Selain itu, dia menikam Angie di bahagian badannya yang tidak menyebabkan kerosakan pada dalamannya, organ. Dia tahu bahawa Bob akan menikam jika dia tidak melakukannya dahulu. Arnab juga menyuruh Angie berpura-pura mati ketika dia hendak mengheret Angie ke dalam rahsia itu, bilik. Dia juga meninggalkan Angie lampu suluh dan pisau di dalam kuburnya untuk berjaga-jaga. Ini semua dilakukan oleh Arnab kerana dia menyedari bahawa lambat laun Bob akan mengetahuinya, semua ini. Apabila mereka pulang, Bob menumbuk muka Arnab menyebabkannya pengsan. Pada masa ini, Bob akan pergi ke kubur Angie dan berniat untuk membunuhnya. Sementara itu, Arnab telah sedar semula selepas mendengar jeritan Bob dan cubaan untuk masuk rumah. Angie pula mempunyai refleks pantas dan mengelar kaki Bob dengan pisau serta-merta. Akibatnya, luka parah di kaki Bob menyukarkan dia untuk membunuh Angie tempat itu. Tidak lama kemudian, Arnab terus masuk dan melibatkan Bob dalam pergaduhan dalam gelap. Akhirnya, Bob ditetak hingga mati dengan pisau oleh Arnab di dalam arteri karotid. Angie yang tidak tahu apa yang berlaku hanya mampu menyaksikannya di depan mata. Akhirnya, Arnab berjaya menyelamatkan Angie dan meletakkannya berehat di dalam rumah. Sementara itu, Bob yang telah dibunuh dikebumikan di dalam bilik rahsia. Dipendekkan cerita, Arnab kini mampu mencari rumah bapanya bernama Brad. Ternyata apa yang Arnab dengar daripada Bob sebelum ini adalah benar, memandangkan ayahnya sudah pun mempunyai keluarga baru dengan kehidupan yang lebih mewah. Tambahan pula, bapanya sendiri tidak ingat wajahnya selepas mereka berpisah satu dekad. Oleh itu, Arnab harus jujur bahawa dia adalah anak kepada Brad bernama Tim. Apabila Brad mendapat tahu bahawa anaknya masih hidup, dia segera memeluk Tim. Bapanya kemudian membawanya masuk ke dalam rumah. Selepas itu, Arnab memberikan surat kepada bapanya, di mana dia menemui kebenaran tentang peristiwa yang membawa kepada tragedinya. Menurut surat itu, bapanya telah memberikan wang kepada abangnya yang bekerja sebagai taksi pemandu.
Brad juga meninggalkan mesej untuk abangnya, menyuruhnya menculik Arnab dan isterinya, selepas mereka selesai menonton pawagam. Dengan kata lain, psikopat yang membunuh ibu Arnab dan menculik Arnab selama 10 tahun sebenarnya pakcik dia sendiri. Ini juga menjelaskan mengapa bapa Arnab menyuruh dia dan ibunya menaiki taksi daripada menaiki bas pulang. Semuanya dirancang supaya si bapa dapat lari daripada isteri dan anaknya dalam pencarian dari isteri baru. Selepas Brad mengetahui bahawa tindakannya telah didedahkan, dia segera memberitahu barunya, isteri dan anak untuk naik ke atas. Terdapat gambar ibu Arnab dan anaknya, serta cek yang akan diberikan kepada Bob. Dari bukti ini, semua rahsia ayahnya selama 10 tahun terbongkar. Ayahnya sengaja menghantar abangnya kerana dia tahu kehidupan Bob tidak sebaiknya. Oleh itu, Brad yang mempunyai matlamat jahat cuba mengambil kesempatan daripada sifat psikopat Bob. Dan dia juga boleh memberikan sedikit wang kepada kelangsungan hidup Bob yang berterusan. Selepas segalanya terbongkar, Brad yang sudah geram dengan Arnab, banyak menamparnya sekali. Dan isterinya segera membela Arnab, tetapi dia dipukul kembali oleh Brad. Arnab sudah cukup menyaksikan seorang wanita diseksa, dan telah sampai ke tahap di mana dia tidak tahan lagi. Akibatnya, dia serta-merta memukul bapanya sendiri tepat di titik penting dan menyebabkan dia mati. Isteri Brad langsung tidak marah dengan Arnab, malah kasihan dengan keadaannya. Dia kemudian membiarkan Arnab pergi sebelum menghubungi polis, mendakwa bahawa sekumpulan orang telah memecah masuk rumahnya dan membunuh suaminya. Sebelum filem itu tamat, Arnab kembali ke rumah Bob, tempat dia tinggal di sana bersama Andy. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.